Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi kali ini dalam audio siar Keramat Hamka edisi khas Syawal ya. So saya rasa mungkin tak terlambat lagi untuk mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri kembali kepada fitrah ya. Dan saya ditemani dengan Al-Fadil anak dia Ustaz Azlan Shah Nabishan daripada Arba Foundation ya. Khabar Azlan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khabar saya alhamdulillah ya. Dan mungkin kita kali ini memang ya, menyambut Aidilfitri kita ni dalam suasana masih lagi ya PKP ya dan segala jenis-jenis PKP yang ada lah ya. Jadi maknanya dah 2 tahun ni mungkin perbezaannya dengan tahun lepas. Agaknya tahun lepas ni kita semua baru lagi kan, jadi kita bersemangat lagi kan ya nak dah bila dah setahun tu kita dah ada banyak kerinduan yang tak terubat ni kan jadi so mari kita dengar apa agaknya yang ada dititipkan ya oleh Profesor Dr. Hamka. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita lihat dalam siri lepas berkaitan dengan Aidilfitri, kita lihat bagaimana Profesor Hamka cerita soal kemanusiaan, soal kasih sayang. Supaya daripada Ramadan tu, biasanya kita fikir Ramadan kita merasai kelaparan orang yang lapar. So kemudian kita bayar zakat fitrah, kita tidak mahu melupakan orang-orang miskin di pagi hari raya kan. Sebab tu dia kena bayar sebelum hari raya tu, solat pagi hari raya tu. Kemudian menarik apabila Profesor Hamka tiba-tiba dia mengambil satu turn yang saya rasa ramai ulama tak tekankan aspek ini, di mana dia melihat, dia sebut dipandang dari segi kita bernegara. Dia bermulakan begitu. So dia hanya bukan bila soal ibadah, soal spiritual, kita selalu ingat benda tu personal space sahaja. Itu kau dan keluarga kau. Dengan negara, dengan masyarakat, benda tu jangan bawa keluar kan. Maksudnya seolah-olah agama tidak berfungsi dalam masyarakat dan negara. Tapi Profesor Hamka sharp, dia kata dalam Ramadan kita latih takwa. Takwa tu integrity. Kita ada rasa tanggungjawab, melaksanakan perkara yang perlu dibuat dan meninggalkan perkara yang dilarang walaupun tak ada orang nampak. Walaupun kita ada cara untuk cari jalan-jalan tikus atau bend around the rule untuk dapatkan whatever personal interest, tapi takwa itu menghalang kan. Dalam Ramadan kita tak curi-curi minum, tak curi-curi makan walaupun orang tak nampak. So menarik bila Samka dikaitkan dengan bernegara, dan dia kata sebagai seorang Muslim dan mukmin, saya katakan bahawa hari raya adalah pelaksanaan Pancasila yang sejati. Sebab Pancasila tu rukun negara di Indonesia. So kalau kita lihat rukun negara kita di Malaysia pun memang tally lah semua yang kita boleh bayangkan dari sudut integriti, dari sudut seorang rakyat yang berfungsi dalam negara tu. Kita soal percaya kepada Tuhan, kita pasakkan lagi kepercayaan kepada Tuhan disebabkan Ramadan, kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kita kepada negara ini memang kita tak negotiate dengan apa pun tawaran. Keluhuran perlembagaan, kita mengangkat undang-undang, the rule of law, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Sebab tu kalau kita lihat apa yang perkara mendominasi emosi rakyat Malaysia sepanjang PKP, sebelum PKP, segala macam PP yang adalah P, D, B, saya pun dah hilang track dah apa beza antara semua tu. Tapi kalau kita lihat, kita nampak tema yang konsisten adalah tema rakyat marah. Dan sebenarnya rakyat marah bukan sebab SOP dan PKP itu semata-mata. Mereka marah kerana ada golongan yang dihukum apabila melanggar, tapi ada sebahagian golongan yang hidup seolah di atas undang-undang, yang melanggar sama ada secara terbuka maupun tertutup. Yang terbuka pun kita dah rasa marah begini. Kalau kita tengok bahasa Melayu, dia sebut meradang. Ada satu peribahasa dalam DBP, dia kongsikan pada musim-musim orang tengah marah ni, dia kata sekali buat, kalau sekali orang tersinggung, kalau 2 kali orang meradang. So orang yang sama. Dan kemudian kita lihat tidak ada tindakan diambil. Tapi kalau orang kecil, silapnya pun mungkin kecil aja, tapi di compoundnya besar-besar. Orang yang besar tidak demikian bagaimana mereka diperlakukan. So ini sebenarnya keluar daripada Ramadan, kita kena improve integrity kita. Sekarang ni kita ada soal vaksin. Ada orang yang cuba nak potong queue vaksin. Ada orang yang mungkin Dr. Har sendiri mungkin ada pengalaman sebagai frontliners lah, kalau kita sebut dari satu sudut tu, pegawai kesihatan ataupun pegawai yang terlibat hospital dan sebagainya.
Mungkin Dr. boleh kongsi bagaimana. Saya tak dapat vaksin lagi. Jadi Dr. Hala yang cerita yang dah dapat vaksin. Baik, okey. Mungkin sebelum tu pula Lan, dari sudut kalau terjemahan istilah perubatan daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu, kalau katalah inflame, kita kata radang. Macam katalah kita tahu bronchitis tu adalah satu keadaan inflame, berlakunya inflammation ataupun radang tu lah kepada bahagian saluran pernafasan kita. Jadi inflame itu diterjemahkan kepada radang. Dari bila-bila Lan sebut tadi, saya dah nampak dah. Radang tu memang macam betul-betul marah lah tau. Dia macam all the body punya sistem pertahanan semua datang kat situ dan bagi betul-betul lah nak pastikan kuman ke apa tu semua akan dilawan. Jadi perkataan radang itu memang sebenarnya sangat deskriptif lah untuk membayangkan perasaan apabila mungkin kalau sekali kena tu tersinggung, dua kali kena memang meradang. Dan jangan lupa dalam bahasa Melayu ni kita ada perkataan amuk yang telah diambil oleh bahasa Inggeris, dia kata running amok. Sebab amok tu tak ada dalam budaya lain kita pastinya. Dan saya sekali lagi lah mungkin mengaitkannya dengan kita punya budaya pasif kita. Kita diam. Apa-apa pun meletup amuk. Jadi meradang ni pun boleh jadi amuk ni. Dan pada saya agaknya amuk tu apabila kuman tu dah tak dapat sampai dekat organ-organ tertentunya, dia dah pergi ke merata dalam darah tu, jadi septisemia lah kita kan. Ni dari sudut analogi bahasa perubatan, peristilahan perubatan tentang yang tu memang dan saya sebenarnya habis dapat vaksin tu pada baru-baru ni jugalah dos yang kedua pada 4 hari bulan 5. Jadi bila saya beritahukan kat masyarakat, share lah kita yang ambil gambar, tak ada lagi gambar tu kan, completed vaccination adalah ambil gambar tu, so hantar dekat dalam WhatsApp group rakan-rakan saya daripada sekolah lama saya. So ada juga doktor dalam tu, dia kata kenapa you dapat lambat sangat, dia kata kan kenapa tak dapat masa Februari hari tu lagi kan, ataupun in early March. So saya katakan bahawa memang dalam konteks itu saya memang boleh dapat jumpa ke awal lagi, sebab saya pun sebenarnya daripada jabatan klinikal obstetrics and gynecology tapi mungkin saya kena terima hakikat bahawa sekarang ni saya berada di Jabatan Pendidikan Perubatan dan dikira sebagai jabatan preklinikal kan. Jadi maknanya dan kalau saya nak ambil awal pun sebenarnya bolehlah kan, dah kita jadi orang senior ni kan, kita masuk je pun dah terus injak je lah, tak ada lah nak tanya-tanya lagi kan semuanya saya terasa sebagai diri saya sendiri lah. Saya kena dahulukan yang betul-betul frontliners tu dan saya mungkin ambil giliran yang lambat sikit lah. Dan saya baru perasan agak ni kan, kenapa pula saya nak buat macam tu, ambil je lah memang pun dia itu tak salah dari sudut undang-undang ni pun. Contohnya cuma saya rasa dari sudut moral tu dan saya pula orang yang selalu bercakap dan menasihat orang kan. Jadi surah As-Saf ayat 2 dengan 3 tu yang sangat tak terkena saya ni, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Lelaki belum puasa ni pula kan. Jadi saya rasa macam tak apalah kot kalau lah ditakdirkan Allah lambat sangat dapat vaksin tu, dah kena COVID ke pula, itu memang ketentuan Allah. Tapi saya rasa saya kena bermula dengan diri saya dululah untuk integriti. Agaknya kan Lan, benda ni jadi lebih mudah kalau orang yang jam-jam queue tu, dia tak jam queue tu. Maksudnya walaupun dia mungkin ada akses, tak tahu lah agaknya dia ni anak siapa ke ataupun related dengan masyarakat dia rasa tanggungjawab itu. Walaupun dia offer lah ambil vaksin kan, saya tak boleh lagi kot, saya kena ni. Mungkin itu akan. Tapi kebanyakan kita ni pula tak macam tu. Bila dia dapat dia, okey, ni hak saya. Dia jadi agaknya macam tu lah suasana kita sekarang hari ni. Mungkin dia tak setuju bila kita bincang begini. Dia kata tu, kita kira kelebihan kita lah, rezeki apa. Kan? Dah macam tu, macam mana tak nak jawab yang tu. Silakan. Saya ingat memang dalam culture kita sensitif bila cerita soal halal haram ni pada zahir makanan. Kalau ayam tu tak disembelih, baca bismillah, kita very concerned. Kalau ada DNA babi ke, satu riuh lah satu Malaysia ni.
Tapi kalau soal rasuah, soal salah guna kuasa, soal macam ni lah, kita potong queue, itu semua kita tak rasa macam benda tu haram, macam benda tu haram, dilarang. Kita tak nampak pula sisi itu tak ada integriti. Itu kalaupun kau ambil disebabkan kau menipu, melangkaui hak orang lain, benda tu tak halal bagi diri kau. Kau suntik untuk diri kau dah jadi tak halal. Dan sama juga orang yang langgar SOP, dia mungkin tak disaman atau di compound sebab dia mungkin satu orang yang ada pengaruh, kuasa. So dia menjana rezeki dengan keadaan dia dapat langgar SOP. Bagaimana nak kata ada keberkatan dalam rezeki itu? Nabi kata seorang lelaki yang mengembara jauh menadah tangan berdoa, semua syarat mustajab doa dah cukup dah dia tu. Ya Rab, ya Rab, dia musafir tapi mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram. Ghuzia ni dulu saya tak pernah fikir apa ghuzia ni. Sekarang ni saya rasa vaksin tu salah satu ghuzia, benda yang protect dalaman ataupun nourish badan dia tu. Wa ghuziya bil haram. Kita boleh terjemahkan dia mengambil suntikan atau ubat dengan cara yang haram. Fa anna yustajab lah. Bagaimana Allah nak mustajabkan doa dia? Nabi kata azab yang besar bagi orang yang makan haram ni adalah doa dia terhalang. Doa terhalang tu sudah azab yang besar. Apatah lagi dengan dia buat macam tu, ada orang yang menderita, ada orang yang lebih patutnya dapat tak dapat, dia kena penyakit. Atau kita letak undang-undang yang double standard ni. Ada orang yang anak mati waktu lahir tak dapat pergi tengok, ada satu orang selebriti boleh bawa segala macam orang masuk ke dalam hospital, dan itu semua meletakkan satu keadaan yang bahaya apabila orang-orang yang dizalimi ni berdoa. Allah kata tidak ada hijab antara tadahan mereka dengan Allah SWT. Jadi saya rasa benda yang penting Hamka highlight tu memang dia suruh kita fikir dari sudut negara. Jangan fikir diri, jangan fikir konteks kecil je. Dia kata benda ni ada kesan kepada seluruh negara. Walaupun Hamka tak pernah lah berada di zaman COVID ni, tapi kita boleh melihat bagaimana kita kontekstualiskan hari ni, bahawa kita keluar Ramadan ni kita kena ada rasa macam tu. Barulah kita rasa bersama-sama kita lawan pandemik ini, kita lawan keadaan COVID ni, supaya kita dapat jaga kita sebagai rakyat Malaysia satu keluarga kan. Agaknya lah kita lihat sebenarnya kan, tarbiyah yang paling penting adalah mencorak cara kita berfikir. Okay? Dan daripada fikiran kita itulah sebenarnya dia mencetuskan emosi, dan daripada emosi itulah nanti keluarnya tindakan kita. Dr. Hani tengah belajar lifelong learning kan, kena terus mengayuh dan belajar ya. Jadi saya memang psikologi tu saya tak belajar secara formal, tapi saya sedang nak mengambil khusus kalau kan banyak online ni kan. Jadi kita lihat sebenarnya ahli psikologi ni pun dia banyak dia punya teori dia. Sangat banyak teori dia. Saya sebagai ahli sains tu saya rasa banyak betul teori. Tetapi ada boleh kita kategorikan, ada yang hanya melihat kepada otak saja. Jadi kalau dari sudut falsafah kita tahulah yang ini kumpulan yang rasionalisme sajalah kan. Tetapi ada yang mula melihat kepada emosi. Ya, dan emosi tu sebenarnya sebelum ni kalau orang yang rasional saya dia kata emosi tak penting sangat. Tapi hari ni ya, kita lihat emosi tu sebenarnya adalah tingkap jendela kepada apa yang berlaku di dalam otak kita. Ya? Jadi mereka cakap tentang emosi ni tak? Apa emosi orang yang ya, dia tidak pun terasa apa yang lain cakap tu, walaupun ya, sebenarnya itulah yang hakikatnya ya, yang ni tak halal. Sama juga macam tak halalnya makanan itu. Tapi dia tidak terasa tu. Ya? Sebab rupanya otak dia ya, tidak sampai ke situ. Jadilah tidak ada tidak mengaitkan dengan surah As-Saff ayat 2 dan 3 tadi sebagai contohnya. Jadi oleh sebab itu agaknya salah satu tarbiyah yang sangat penting untuk kita buat ya, bukan saja dalam Ramadan itu, saja dalam Syawal, adalah untuk sentiasa mencari di dalam liku-liku dan lepuk-lepuk otak kita ni di mana sebenarnya ya, cara berfikiran kita sangat defektif ataupun cara berfikir kita belum betul lagi. Ya, maka yang itu yang nak dibetulkan. Ya, jadi ini saya dah sebut tentang kerangka fikir jumud dengan kerangka fikir dinamik, ya, bertambah dan juga berkembang tu. Jadi okey, so saya kira cara Prahamka membuatkan satu ya unjuran kepada
kita sebagai rakyat di dalam sebuah negara yang ada perlembagaan dan juga ada negara ini, ya, memang kena akhirnya di situlah, ya, cara apa-apa kita buat, kita tengok adakah ini, ya, sesuai atau tidak, ya. Paling tidaknya pun pada tahap santun dan susila itu, ya. Jadi terima kasih Lana ni kerana memberikan satu huraian yang sebegitu. Apa yang audio siar Akademi Dr. Har tentang keramat sampai ini adalah untuk itu sebenarnya. Yang kita biasa-biasa kita fikir ni kita dah biasa dah, tapi yang ini yang disebut kalau dalam bahasa Jawa gugah, kejut yang macam gugah lah, menggugah, dia orang tengah lain tu kita kejut tu, dia bukan kejut biasa tau, ya. Gugah ni dalam Jawa kata mana betul-betul bagi dia bangun. So inilah dia, ya, yang kita nak menggugah dia, nak membangunkan orang daripada tidur yang lena ni, seolah-olah dah okey dah ni, ya. Dan kala itu sebenarnya perasaan yang sangat menipu sebenarnya, kan, kan? Take it from there. Ni perasaan yang rasa macam dah ni, kita dah okey dah ni, kan, ya. Macam mana agaknya nak menggugah ni? Saya rasa budaya ni sudah berakar. Bahkan kita lihat beberapa ketika sebelum ini, satu orang daripada badan yang paling dihormati di Malaysia, misalnya polis, kan, apabila ketua polis pun mendedahkan betapa korupnya, apa lagi harapan yang kita ada pada institusi-institusi lain apabila itu institusi terpenting yang kita budak-budak kecil semua respect, kan, dari sampai orang besar kita semua respect. So tu dalam Profesor Hamka dalam buku dia disebut ni, di dalam Al-Quran disebutkan untuk ketuhanan yang Maha Esa itu hablum minallah. Ramai orang fokus hablum minallah ni, pergi masjid ambil gambar solat, kan, pergi umrah ambil gambar cuci masjid umrah, masjid Mekah tu, segala macam ni. Dia rasa okey, ini aspek keagamaan ni dia menyebabkan orang semua okey, dia orang saleh dan sebagainya. Tapi kita lupa hablum minan nas, tali penghubung dari antara manusia. Maka dipukulkan Tuhan lah. Tadi Profesor Dr. Har sebut gugah. Ini Allah sendiri yang gugah. Allah kata dalam ayat ni, dipukulkan Tuhanlah kehinaan kepada insan jika mereka tidak memegang kedua-dua tali itu. Bukan satu tali je, dia kena pegang dua-dua tali. Hak dengan manusia, keadilan sesama manusia, itu semua dia kena pegang. Kalau tak, Allah kata apa? Duribat alaihimudz dhillah, aku akan pukulkan kepada mereka kehinaan. Ainama thuqifu, di mana pun mereka pergi, mereka akan ditimpa kehinaan. Allah yang sendiri sebut dalam Quran ni, dalam tak dinyatakan dalam surah apa, saya pun tak sempat nak cek ni, ayat yang ke-113. Duribat alaihimudz dhillatu ainama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Jadi kita kata dipukulkan kepada mereka kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang dengan tali Allah dan tali manusia. So integrity, kadang-kadang kita tengok negara yang mungkin tak berbicara tentang agama, tidak ada pun perkataan-perkataan slogan-slogan agama, tapi mereka berpegang kepada integrity. Kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kerahmatan, hidup mereka sejahtera. Sebab Ibn Taymiyah pun menyebut itu sunnatullah. Apabila manusia menjaga hablum minan nas dan menjaga integrity, secara sunnatullah benda tu akan nurture, akan jadi elok. Dan kalau kita lihat dalam konteks negara ni, kita ada satu cara mungkin melihat agama ni lebih kepada seremonial, majlis-majlis, dan kita tak bawa betul-betul masuk ke gelanggang hidup dalam perniagaan, dalam pendidikan, dalam politik, bernegara, menjadi rakyat. So saya ingat memang Ramadan ni, kalau kita keluar daripada Ramadan tapi tidak ada improvement dari sudut integrity, termasuklah mungkin pelajar-pelajar yang mendengar, mahasiswa yang tiru assignment, yang plagiat assignment, tiru exam, itu semua tanda-tanda kita nanti ke hadapan ni kita tak akan develop integrity kalau kita tak bertaubat dan tinggalkan perbuatan tu. Dan ramai ulama menyebut, apakah kesan orang yang menipu dalam peperiksaan, dalam pembelajaran, apabila nanti dia dapat sijil yang sebenarnya tak menggambarkan hakikat sebenar, dan dia dapat kerja dan dia dapat income daripada sijil yang kita boleh sebut tipu lah. Kan, hari ni orang bahkan ada orang yang even academician yang menipu jurnal atas nama student, plagiat sana plagiat sini. Saya sendiri experience seketika berada dalam dunia akademia dan saya terkejut. Oh, Masya Allah, kita kata politik kotor, kita kata mungkin dunia bisnes kotor, bersih ni ada di semua tempat. Tinggal lagi manusia tu ada integriti ataupun tidak ada integriti. Dan cukup malang lah kalau kita dah berapa kali masuk Ramadan keluar, kita tak dapat develop
sifat integriti. Negara ini tidak akan bergerak ke hadapan. Tidak akan bergerak ke hadapan menjadi negara maju selagi kita tak fix soal integriti. Dan agama kita meletakkan integriti sebagai pasak terpenting, takwa kepada Allah SWT. Dan ayat yang sebutkan tadi adalah Ali Imran, ayat 112. Yes. Ya, Dalam Ali Imran. Alaihim zillah kan. Jadi terima kasih ya Ustaz Azlan kerana berkongsi dengan kita satu sudut pandang atau sisi yang kita mungkin kena apungkan, dan juga kita kena pastikan ini menjadi bualan dalam household conversation. Mungkin sebelum ni kita boleh berbincang tu dalam konteks yang agak kecil, tapi bila dia berlaku dalam konteks begini dan semuanya, mungkin inilah masanya untuk kita lihat. Dan bila ini berlaku ya, kita macam seolah-olah biasalah kita rasa macam wah, macam mana ni yang paling kita berikan amanah yang paling besar pun tidak menjaga amanahnya. Bagaimana agaknya kita tahu tentang integriti ni ataupun rasuah tu kan, dalam konteks budaya rakan-rakan kita orang Cina, dia kata kalau rasuah ni dia mula daripada kepala ya. Ikan nak busuk ni dia start daripada kepala ya. Dan saya ingat bahkan saya kata kalau misalnya mungkin penguatkuasaan yang di tahap kampung dan daerah kecil-kecil tu mengambil rasuah, dia confirm yang atas pun ada begitu ya. Jadi dan saya suka lah menyebut tentang integriti akademik itu ya. Sebenarnya macam amat menyedihkan apabila di dalam institusi akademik ya, yang patutnya mendidik dan melahirkan pendiakawan ya, di situ sendiri ada isu tentang integriti ya. Jadi dan bahasa Melayu kita kan ada kalau cikgu kencing berdiri, minta maaf ya, anak-anak murid kencing berlari ya. Bagaimanalah si ketam tu nak mengajar anaknya berjalan betul kalau dia sendiri. Tapi sebenarnya ketam tu dia jalan mengiring tu betul tu, itu jalan dia lah. Kalau dia nak tiba-tiba tegak macam kita pula, itu pula yang tak betul ya. Jadi dalam konteks ini kan sebenarnya integriti ini dia pada semua dan khususnya pada saya, kita yang generasi yang lebih awal ya, baik sebagai ibu bapa dan juga guru ya, tak kira lah guru di mana pun. Alah, saya cikgu tadika je. Cikgu tadika lagi lah penting. Lagi penting. Ya, dan disiplin itu adalah apabila berlakunya 3D. Lan anak kecil lagi kan. Bila masa kita kena disiplinkan anak kita, bila ada berlakunya 3D. Ya, disobey, ya, disobedient. Contohnya disrespectful and dishonesty. Yang 3D tu. Dan mungkin agaknya bukan anak je lah Lan, sampai kat kita yang tua ni pun. Bila ada disrespectful, adanya ya, disrespect, disobedience and dishonesty ni, kita memang kena ambil tindakan ya, yang lebih tegas. Jadi kadang-kadang Lan, bila kita berbincang macam ni, kita terasa macam aduhai kan, apa daya kita ni ya. Mungkin Dr. nak kongsikan pula ya, dalam konteks kepimpinan ya, sebenarnya yang selalu kita tak sebut adalah kepengikutan, followership. Dan Dr. memang ada satu slot sendiri 2 jam tentang followership di dalam khusus LMCR 2412 ni ya, tentang kepimpinan dan kemahiran interpersonal. Dan daripada feedback pelajar-pelajar punya ni, diorang rasa followership ni satu dimensi baru yang sebenarnya memang a part of leadership tau ya. Tapi kita jarang sebut kerana sebenarnya followership dan leadership ataupun kepimpinan dan kepengikutan ini, kita sebut kepengikutan pun lah dah rasa janggal tak pernah dengar tak? Rasa tak pernah belajar tu. Betul. Jadi kan ada satu lagi buku ni followership yang ditulis oleh Abraham Keleman. Yang recommend buku ni adalah Profesor Tariq Suwaidan. Bila Dr. tanya dia tentang followership, kepengikutan, dia kata maybe sister you can actually read this book ya. Dan Dr. tengah baca dengan sangat orang kata taksub, bukan taksub, sangat engross ya, sebab dia sebenarnya ya, kita hari ni kena mengubah paradigma. Tadi saya suka Lan kata
setiap lepas Ramadan itu kita kena menjadi insan yang lebih baik. Kalau sebelum ni kita masuk Ramadan sebagai seorang soleh dan solehah, keluar daripada Ramadan kena jadi muslih dan muslihah juga. Bukan hanya baik pada diri kita, baik membaikkan orang lain. Jadi dalam konteks ini sebenarnya kita sebagai follower ni kan lagi banyak tau. Ini tanggungjawab kita. Dan sebelum kita agaknya biasalah marah dan meradang dengan kita punya kepimpinan, sebenarnya kepimpinan kita tu adalah melambangkan kita. You know, how as good as you are as a follower, that is what your leader is going to be. Sebabnya pemimpin kita ni datang daripada kita juga. Ya? Dan kalau misalnya kita mengangkat orang-orang yang sebenarnya tadi tak ada integriti, dan kita tahu tak ada integriti, kenapa juga kita angkat juga ni? Jadi itu adalah peranan kita yang kita kena ambil tanggungjawab. Dan pada Dr. Had, ada sesuatu yang baik di situ. We can change this. Dengan syarat kita menjadi pengikut yang lebih baik. Okay? Jadi hari ni kita kena tukar paradigm di mana sebelum ni kan dia adalah ketua lawan dengan pekut. Dan ketua itu sangat tinggilah kedudukan dia. Kalau dia lahir dalam kalangan bangsawan pun padahal dia bukannya apa pun, tapi dia terus masuk dalam secara automatik lah di dalam tu, dan dia dapatlah semua kebaikan tu. Yang itu kena change. Yang itu feudalistik punya ni, dan dia tidak, Islam tidak begitu. Dia banyak menyebabkan diskriminasi dengan ketidakadilan. Maka dia bukan lagi follow tu lebih baik daripada lead. Lead tu lebih baik daripada follow, maksud saya. Tak ada orang yang nak jadi follower, semua nak jadi leader walaupun dia sebenarnya tak layak pun. Kita tak ada membuat training untuk followership. Leadership banyaklah. Dan kita rasakan bahawa semua orang nak jadi pemimpin, sebab di situ banyak perks dia, tapi tak ada siapa yang ingin follower. Kita kena ubah tu kepada satu keadaan di mana follower mengikut dan lead ni pemimpin adalah satu dimensi yang dinamik. Maknanya ada masa kita menjadi seorang pengikut, ada masa kita menjadi seorang pemimpin. Kita mesti pemimpin hari ni, dalam masa yang sama kita juga pengikut kepada seorang ketua yang lain. Jadinya dia kena macam speak and listen ni tadi kan. When I speak, you listen. When you speak, I listen. Kan? Dr. cakap, Lan dengar. Bila Lan cakap, Dr. dengar. Tapi itu tidak menjadikan Dr. Har ni lebih tinggi ke lebih rendah kedudukan Dr. Har dengan Lan. Macam tu juga nantinya kita kena memimpin dan mengikut itu sebagai satu perbuatan yang neutral. Dianya adalah dua fungsi yang perbuatan yang berbeza tapi sangat penting dan sangat mutually connected. Kalau kita cakap tak ada orang mendengar pun nak buat apa? Kita mendengar tak ada orang yang cakap pun nak buat apa? Sama juga kalau kita lead, mesti ada yang ikut. Dan kalau kita mengikut pun mesti ada yang lead. Dan oleh sebab tu kita kena lihat sekarang ni lah, conclusion kita ataupun kesimpulan kita ni, memang banyak yang kita kena ciptakan sebagai pengikut ini, supaya kita tidaklah menjadi pengikut yang membagi buta saja, apatah lagi pengikut yang hanya kipas saja, sebab kita pun nak dapatkan ghanimah kita, orang tu buat silap pun sebab dia adalah ketua kita, orangnya baik. Yang ni yang dalam konteks ini juga, inilah berlakunya pendewaan, didewa-dewakan hingga maknanya tak ada langsung salah, tak ada langsung silap. Kalau orang tu terang-terang buat silap dan salah pun dia ada je dia punya dia punya huraian ataupun alasan untuk membetulkan apa yang dah terang-terang silap tu. Kita tak boleh jadi macam tu. Tadi doktor sebut buku tu ditulis oleh siapa? Followership tu? Barbara Kellerman. Barbara Kellerman. Saya check di online. Saya beli di Amazon dan dia ni adalah second hand. Tapi dia cover. So saya dapat buku yang dah ada, dia dah letak macam tu. So tak apalah. Walaupun kalau ikutkan saya naklah buku yang tak ada apa-apa. Tapi apa isinya. Dan saya rasa bilalah saya agaknya nak menjadi seorang penulis yang akan bukunya dibaca walaupun second hand akan dibeli juga. Jadi Allahu'alam. So saya rasa tu saja dululah sebenarnya. Okay, saya nak tutup dengan satu quote daripada Hamka yang sangat menangkap semua perbincangan kita hari ini. Orang yang beriman, ini kata Hamka orang yang beriman kepada Allah dengan sendirinya cintalah dia kepada tanah airnya, kepada bumi tempatnya tegak, tumpah darah tempat dia dilahirkan. Cinta pada kampung halaman, tanah tumpah darah, tanah air, bangsa adalah tabi'i. Artinya bawaan hidup manusia. Kerana pada tanah air itulah cita-cita dapat ditegakkan, di tanah air itulah tegaknya cita-cita beragama. Agama baru dapat ditegakkan jika orang mempunyai tanah air yang merdeka. So kalau kita nak bangunkan cita-cita kita dari sudut dunianya, akhiratnya, sudut agamanya dan
ya, kita membina anak-anak kita semua akan membesar sekolah di sini. The only home that kita ada adalah Malaysia, dan kita semua disebabkan iman kita kepada Allah SWT, kita ada rasa tanggungjawab untuk menyelamatkan negara ni dan bina semula negara ni, insyaAllah. Moga Allah SWT bantu kita. Kita harap rahmat Allah SWT mencurah-curah kepada Malaysia dan semua warga. Amin. Mudah-mudahan. Dan saya rasa ni satu yang sangat penting untuk kita mencintai negara kita ni, ya. Jangan ada langsung rasa benci. Negara ni dia tak salah, yang salahnya kita yang mentadbirkan itu, ya. Dan saya tengok arwah bapak saya pernah pesan, agaknya hope kepada watan, kepada tanah tempat kita, tanah tumpah darah kita ni. Tanah kita sendiri dibuat daripada, dicipta dari tanah, dan mungkin tanah yang tempat kita berdiri ni adalah tanah yang daripada sini agaknya Allah ambil untuk jadikan kita tu, kan, ya. Maka di sinilah juga kita berbakti dan berbudi. Maka amat benarlah bila ada peribahasa hujat emas ini milik orang, hujat batu di negeri sendiri, lebih baiklah, ya, negeri sendiri. Tapi hari ni kita nak pastikan hujat emas itu, ya, datang curah-curah di tempat tanah kita sendiri, and that is possible. Itu sangat possible, dengan syaratnya kita mengikuti segala apa yang Allah, ya, gariskan dan tinggalkan segala apa yang Allah larang. Nampak macam mudah, tetapi kita dah bincangkan diperlukan komitmen yang 100% daripada kita semua. Mudah-mudahan Lan, kita dapat meningkatkanlah motivasi kita, ya, untuk sentiasa memperbaiki diri kita, ya. Mudah-mudahan dalam Syawal ini kita simpulkan supaya kita tidak lagi balik ke belakang, ya, kepada masa di mana sebelum Ramadan yang lepas. So daripada sini kita maintain, insyaAllah kalau bertemu lagi Ramadan akan datang, ya, kita tingkatkan lagi. So every time lepas Ramadan kita step one notch up. Macam naik tangga tu kan, naik satu lagi, ya. Janganlah macam permainan dam tangga dengan ular tu. Dah naik dapat ular, dah turun pula, kan, ya. Jadi itu satu lagi analogi. Terima kasih banyak Lan, ya. Saya rasa bila berbincang dengan Lan ni ada je benda baru yang nak saya belajar. So ini ajar saya juga. So we are co-learners. Kita adalah, ya, saling belajar, ya, sesama sendiri. Mudah-mudahan insyaAllah kita bertemu lagi di dalam audio siar Keramat Harta yang seterusnya. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan, ya, kita terus, ya, dapat sama kita menyelongkar lagi, ya, khazanah ilmu daripada sarjanawan kita ini, ya, almarhum Profesor Hamzah. Itu saja dulu, ya. Terima kasih sekali lagi Lan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.